baca situ je lah. Pasal nak sambung tentang bab masalah jangan ada dinding. Ada benda besar kena faham itu. Ada benda yang kita dah sentuh sambil-sambil itu kan. Macam mana pun atas nak faham kitab tu, baca kalut-kalut tak seronok je. Lagi baca panjang sangat memang mengeluh dah. Ada yang urut lutut pun ada lah. Okey. Jadi kita tangguh dululah. Sambung situ nantilah. Dan jangan ada dinding. Kita tengok tu. Dah ada lupa nak maklum sikit tadi. Pasal kitab tuan-tuan yang beli kemudian, yang ambil kemudian ni, dia ada angka yang sewil. Di muka surat dia tu ada yang tak cukup. Muka surat 3 terus jadi 7 kan. Lepas 3 tu 6. Dia tak ada 5 kan. Tak ada 4. Tak ada 5 terus 3. Lepas tu belakang 3 tu 6 kan. Kitab yang ada ni yang dah dimurnikan. Jadi tuan-tuan dah ambil tu, simpan je tu, ambil ganti yang di sini lah. Kalau yang kitab macam tu lah. Kalau kitab yang elok tu, ambil, kena bayar. Okey. Jadi yang kitab yang sewil tu, ganti, ambil je. Yang tu tak payah pulang, buat semak je kata apa. Yang tu tuan-tuan dah ada catatan apa, ambil, simpan hak tu. Dan diizinkan untuk ambil satu lagi yang ni, ganti daripada hak tu. Tuan-tuan nak buka, nak book clip lain ke, punya pasal lah, ijaz lah. Ijaz neri lah tu. Sorry lah di atas kecuaian tak melihat kitab yang sempurna sepatutnya baru diberi. Maaf di atas kecuaian itu. Okey. Lupa tak? Ya. Yeah. Okey. Okey. Ya. Yang tu yang bakal belajar tu. Dia ada fenomena yang kita duk bicara ni. Cuma itulah kalau katalah imam di luar tu kan. Melimpah sampai antara yang melimpah tu sampai melarat ke surau kita. Jadi kita pun nak selesa sikit, sembahyang dalam surau. Dia ada syarat yang kata tu, yang istilahnya jangan ada dinding. Yang dinding tu nanti menghalang untuk makmum pergi kepada imam yang terpaksa berundur ataupun berpusing belakang. Kalau kita buat misalnya jemaah ada di luar ni, imam melimpah, kita pun masuk masjid sembahyang sini. Memang bukan imam di sini, imam di luar tu. Tapi kita masuk pintu ni, buka pintu, sembahyang sini. Set aircon, set kipas. Kalau sini tak boleh, pasal apa? Kalau nak pergi imam macam mana? Kena pusing belakang. Kalau nak boleh, buka pintu, masuk dalam, dan pintu tak boleh tutup. Mesti nak ke imam nanti hanya ke kanan, ke kiri atau ke depan. Kalau sini nanti nak ke imam yang di luar tu, kena ke belakang. Itu tak boleh. Ataupun katalah surau ni macam mana pun jawab siap-siap kan, tak kita terkilan pula, mengkelan pula lagi makan nasi. Okey, haji saja bagi contoh itu. Pintu tepi kunci, belakangnya buka. Bila belakang buka memang tak ada siapa boleh sembahyang di sini jika imam ni luar. Dalam ni tak boleh. Pasal apa? Pasal siapa sembahyang dalam ni, macam mana nak ke imam? Dia kena mundur. Bila kena mundur tak sah orang yang ikut ni, sama ada surau, masjid, padang, surau, padang, madrasah, balai, dewan dan sebagainya, yang bila dia nak ke imam terpaksa berundur. Yang ni istilahnya dinding yang menghalang. Tu yang kalau agak tak faham, next year we will continue about it. Okay. Di luar. Ya. Ya.
3 tu hasta tu. Yang tu yang kot dia terlepas faham kot. Yang tu yang ustaz ni tanya tadi hak tu lah. Pasal saya ada sebut gini tadi, yang kita bicara katalah ni masjid, makmum di luar. Antara jarak nak kira tu kaki masjid. Okey. Belakang imam ni kosong ni, kita cerita kosong ni. Adapun kalau jadi ni imam, ni makmum penuh ni. Melimpah sampai luar. Sampai jauh mana boleh? Jawab. Okey. Dia dah tu. Pandah lah tu. Jadi kalau sini memang imam ada, ni kosong. Tapi makmum memang dia saja gatal nak duduk luar. Buh pergi bahasa gatal tu kan. Padang luar tu, tapi nak duduk luar. Berapa? Jadi kalau kaedah bukan masjid, dia padang ataupun surau, dia kira ni imam, kalau ada satu saf, belakang saf ni dia bukan kira kaki surau. Kalau masjid dia kira kaki masjid. Pasal antara kaki masjid, dinding masjid dengan imam, hal tu dikira satu. Satu je. Maksudnya satu tempat je. Tapi kalau surau, ni ada saf, saf ni kosong. Berapa saf? Ni dah 10 saf. Tolak 10 saf untuk kira dia ke sana. Jadi kalau tak ada jarak 300 hasta, jarak kosong tu sah, dia ikut. Ayat tu betul. Tambahan tu cantik. Itu menyempurnakan ayat jawapan saya. Cantik ayat tu. Okey. Maksudnya dekat tu saja. Ya. Di luar tu. Maksudnya dari sisi kebolehan sembahyang ke macam mana? Kebolehan sembahyang ni pasal kita di luar tu dah tak hukum, dia pasal dia bukan masjid. Bila bukan masjid, syarat, walaupun nampak macam satu binaan ni, tapi syarat makmum untuk ke imam mesti jangan ada dinding. Itu ayat dia. Yang tu yang kita duk post nak sambung next year tu. Kalau katalah di sebelah dinding ataupun sebelah cermin ni, walaupun nampak imam, walaupun katalah dinding ni cermin transparent sekalipun, tapi bila makmum nak ke imam, orang yang di luar tu macam mana dia nak ke imam? Macam mana? Boleh tak? Boom, cermin. Langgar cermin lah. Pecah lah cermin tu kan. Macam mana dia nak ke imam? Itu dipanggil dinding tak? Itu dipanggil dinding. Dipanggil halangan. Jadi kalau katalah surau ni, kita nak jadikan boleh sembahyang di luar, makmum ikut ke dalam, yang memang boleh tanpa apa-apa perubahan ialah buka pintu, yang mana nanti bila dia berdiri situ, dia nak ke imam, dia tak perlu berundur. Dia hanya perlu ke kanan, kalau sini dia akan ke kiri dan ke depan. Tapi pintu mesti buka. Kalau pintu tutup tak boleh ikut. Pasal apa? Ada istilahnya halangan. Dinding. Jadi kalau nak buat juga supaya depan ni boleh buat, kena tebuk pintu sini tu. Tebuk ni. Sini tak ada, sini tak ada. Sini. Tebuk pintu. Baru orang luar boleh ikut. Tu pun syarat mesti pintu buka dalam pelaksanaan jemaah. Okey, so boleh faham. Yang tu yang bab yang kita nak beralis tu. Satu kita surau, tirai. Walaupun tirai, macam mana orang perempuan nak main sini? Dia kena buka. Sebenarnya mesti ada kadar yang untuk dia buka, untuk dia boleh lalu. Walaupun bukan payah mana, tapi kena buka. Itu syarat. Kalau tutup, tak sah. Pasal ada istilahnya halangan. Halangan. Kita kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok tak ada. Terima kasih dengan soalan itu. Okey. Allah.